صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يدعونا شقيا ولا محروما ولا مترودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghithuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, sahabat saya Ustaz Idris Ahmad, pimpinan PAS, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul dan dapat bersama-sama menyaksikan perasmian markas PAS kawasan ini. Walaupun tuan-tuan terpaksa duduk di bawah, sela di atas. Inilah sementara saja. InsyaAllah 2004 lain pula dewan. Ini sementara aja. Jadi artinya bersabar dulu. Duduk di atas tanahnya sementara. Tak dapat duduk di PWTC, tak dapat lagi. Zaman-zaman MML ini. Tahu MML Melayu mudah lupa. Zaman MML, ingat tu. Dulu pun duduk di tanah, sekarang pun duduk di tanah juga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah di mana-mana saja diadakan syarahan ceramah PAS ni memang ramai. Itulah kelebihan dia sedikit. Kelebihannya ramai. Dan kelebihannya rajin takbir. Tapi kadang-kadang apabila pemilihan lah dibuka, tak pergi pula dia tu. Yang penting akan datang ni bila buka sinarai pemilihan, cek nama ada atau tidak. Kalau takbir 4 hari 4 malam tak melangkah, tak jadi apa. Duduk atas tanah juga balik esok ni. Kena ingat tu. Saya nak ingatkan balik semula. Kadang-kadang terlupa. Yang rugi tu lah. Rugi kita. Takbir. Bila mengundi tak pergi. Nama tak ada. Elok dia lepuk je muka dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, persoalannya sekarang ialah pihak-pihak golongan-golongan ini memang mengatakan bahawa PAS ni memang pengkhianat. PAS ni memang pembelot. PAS ni memang pemohong. PAS ni memang pendusta. Ulama-ulama PAS ni diangkat oleh rakyat. Walau ilmu ada, walau ilmu tak ada, dia jadi ulama juga pasal dia masuk PAS. Siapa yang lantik dia? Rakyat lantik. Bolehlah ulama rakyat lantik. Orang politik rakyat lantik. Ulama tak, berdasarkan ilmu dia. Ada ulama syakbi dia panggil. Ulama rakyat. Makna rakyat lantik dia sebagai ulama. Dalam kitab-kitab tak ada pula ulama syakbi ni. Dia yang pandai-pandai beri nama reka-reka. Ulama juga tu. Kesian dia.
Dulu dia pun ulama kita juga, tapi dah melompat tempat lain. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita ni umat Islam di Malaysia ni telah masuk Islam tahun 1411. Lama dah. Berapa tahun dah? Dah dekat 600 tahun. 6 kurun, 6 abad. Dah berapa generasi dah mati dah. Orang Islam Melayu masuk Islam di Melaka. Berjaya orang-orang Melayu masuk Islam. Sampai sekarang tak ada orang Melayu yang tidak Islam. Semuanya bersunat Melaka. Tak ada orang Melayu yang tak bersunat. Nampak? Hebat orang Melayu. Kalau jatuh terlentang tengah jalan, buka Melayu sunat. Itulah hebatnya orang Melayu tu. Maknanya sampai dalam perlembagaan orang Melayu tu Islam. Islam itu orang Melayu. Begitu. Melayu, Islam, Islam, Melayu. Asalkan Melayu je, automatik Islam. Namanya mesti ikut Arab. Dulu lainlah sikit dulu kan. Tapi sekarang ni dah ikut nama-nama kita bagus dah. Hanya ada orang moden ni kadang-kadang nak cantum-cantum nama tu ada juga. Sayang sangat baru kahwin sama isteri. Nama suaminya isterinya Mahani. Nama suaminya Yahya. Cantum-cantum jadi Yamaha. Nama isterinya Mazna, nama suaminya Daud, jadi Mazda. Itu sikit-sikit lah. Tapi umumnya dia ambil nama Islam. Lahir saja anak dia mesti azankan. Begitu. Walaupun sunat, tapi tak tinggal dia mesti azan. Pamat siap. Panggil tuan guru, belah mulut. Begitu. Hari yang ketujuh, nama pun beri. Kepala pun cukur, kambing pun potong. Tak hebat ke orang Melayu? Duit tak ada pun tak apa, dia marhaban. Marhaban dia berzanji menyambut anak baru. Begitulah. Tetapi kata-kata ahli sejarah, berjaya orang-orang Melayu masuk Islam. Ya. Tetapi orang Melayu tidak berjaya membuang adat Hindu pada adat Melayu. Adat Hindu kuat lagi. Sekarang orang Melayu, dia walaupun Islam tapi adat Hindu ada. Itu sebab bila nak cukup budak, cukup tu ikut Islam. Dia ada kelapa sebiji. Kan kat Batu Cape kan banyak kelapa. Kelapa sebiji. Dia belah, kelapa tu letak. Apa nama tu? Rantai letak. Kemudian itu waktu nak cukur itu, kemenyan pun ada. Kan Hindu tu. Apa kena-mengena cukur kepala budak dengan kemenyan? Tak kena-mengena. Tapi adat Hindu itu mempengaruhi dia, masih pertahankan adat Hindu. Tanya dia, buat apa punya ni? Mana aku tahu dia orang pakai. Dia pun bangang sama. Bukan orang sini, orang England lah ni kan? Jadi maknanya dia tak tahu itu adat Hindu. Sebabnya kemenyan itu memang bomoh pakai. Tetapi kita nak cukurkan anak pun pakai. Orang mati pun pakai, orang kahwin pun pakai, orang nak ke Mekah pun pakai kemenyan. Kemenyan itu, asap itu makanan jin. Itu bomoh pakai. Kenapa kita pula nak kenduri pakai? Memang asap tu jin tutup. Oleh hal demikian, orang yang hisap rokok, adik-beradik jin. Kan tak pasal kena malah ni. Menyesal lah. Bila kita merokok, hisap rokok tu, jin tengok aja. Lebih kurang aku ya. Ini. Jadi saya nak bawa begini maksudnya. Maknanya kita ni sudah belum boleh lagi nak buang. Tetapi kita masih boleh sembahyang.
Masih boleh ke surau, masih balik ke Mekah, zakat bayar, umrah pergi, kenduri buat, Quran baca, wirid tak tinggal, malam bangun, duha buat. Adat Hindu pun tak tinggal. Bila mati, kenduri 3 hari 3 malam. Kan Hindu. 7 malam, Hindu juga. 40 lagi Hindu. 100 confirm Hindu. Tapi kampung-kampung kalau mati tak kenduri, orang jiran kan bising. Bapak mati. Mau tak mau dia kenduri. Pak Imam pun sama. Bukan Pak Imam sini, Pak Imam Belanda ni. Gitu yang saya nak maksudkan. Maka dengan demikian, orang-orang kita Melayu, dia sembahyang dia mesti jaga, takut tak sah. Tajwid dia jaga. Tengok dalam televisyen, tajwid belajar selalu. Lagu lagi, dia baca Quran betul-betul. Sod, dot, ha, qaf. Ya, begitulah lagi. Herod mulut. Nak betulkan tajwid itu. Dalam televisyen, dalam radio, kerajaan keluarkan duit beribu-juta-juta untuk belajar Al-Quran, belajar makhraj, belajar tajwid, belajar lagu, macam-macam. Tetapi isi dia orang tak nak. Isi Al-Quran itu orang tak berapa minat. Mana-mana kelas tajwid di Kuala Lumpur penuh orang. Saya dulu dijemput, dicadangkan oleh pihak berkenaan menterjemahkan Quran dan tafsir Al-Quran dalam televisyen. Dan Ustaz Hasan Azhari tolong baca. Tengok senarai semen kamus. Tak boleh. Dia tengok orang. Dia takut bila kita menghuraikan Quran macam terasa ya kena betul. Padahal tak kena, dia rasa macam kena. Macam satu kisah, satu orang tengok wayang. Tengah-tengah tengok wayang dah sakit perut pula dah. Dia masuk bilik air, buang air. Tengok air tak ada. Sudah tak boleh basuh. Tidak boleh beristinja. Masuk balik wayang. Duduk. Tak basuh ni. Orang sebelah sesama. Perasan dia mengata dia. Aku bukan tak nak masuk air, tak ada. Ini kisah dia. Ini masalah. Perasan sini. Begitulah tuan-tuan. Kita sembahyang berapa minit? 5 minit kan? 5 minit sembahyang. Tetapi kita harap imam yang 5 minit itu mesti betul sembahyangnya. Kan begitu. Bacaan dia mesti betul, tajwid mesti betul, apa nama tamakninahnya semua mesti betul. Pasal supaya sembahyang itu betul. Syarat imam itu betul. Bukan berapa lama nak pakai imam ni? 5 minit aja. Itu pun kita jaga. Jangan imam silap. Makmum mesti teguh. Kalau 2 rakaat dah salam sembahyang maghrib, makmum mesti teguh. Subhanallah. Pasal apa? Takut imam itu buat silap, kita pun sama silap. Itu imam 5 minit. Bagaimana imam yang 5 tahun itu? Ada yang kita lantik imam kan 5 tahun sekali. Mengapa itu tak jaga? Kita pilih kok suka hati kita je. Lebih kurang sudahlah. Kita lantik dia pun kita makan kok betul ubi juga. Dia kira betul ubi tu. Bukan masalah pucuk ubi ke pucuk jantung. Tak apa masalah kan. Pemimpin itu mesti orang yang benar-benar layak, yang melaksanakan tugas tanggungjawab untuk memimpin rakyat. Tetapi kalau pemimpin itu peringkat awal untuk mendapatkan kepimpinan dah keluar duit dulu, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 100,000, 100,000, dia pun menang. Apa yang dipikirkan dalam kepalanya bukan nak membela rakyat, tetapi bagaimana mengambil duit yang 100,000 balik semula. Betul?
Nampak orang itu. Takut pula. Betul. Tuan bayang, ini bukan saya cakap. Terbuka dalam tafsir Al-Azhar. Hamka cakap. Dia kata apabila pemimpin itu peringkat awal sudah mengeluarkan wang untuk mendapatkan jawatan, maka apabila menang dalam jawatan, yang difikirkannya bukan lagi untuk membela rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan wang yang 100,000 dahulu yang telah terlepas. Itu yang berlaku. Dalam PAS tak berlaku. Dalam PAS baru ini, untuk melantik jawatan kuasa PAS pusat, 1 sen pun seorang tak keluar. 1 sen pun tak. Dulu 2 tahun lalu saya masuk tanding. Bukan saya nak keluar duit, datang pun tidak, menang juga. Tahun ni saya malas dah beri lain. Kita tak berebut pun jawatan. Makna jawatan ni tanggungjawab dan beban, bukan yang dipikir-fikirkan. Mengapa Ustaz sampai kamu tak masuk? Saya bagilah orang lain pula, geli-geli. Buat apa nak susah jadi benda-benda pelik-pelik gitu. Ini bukan MT ni, kita pas pusat aja. Kalau MT UMNO, berebut-rebut je, tak tidur malam je. Sanggup dia berjaga malam untuk mendapatkan jawatan. Orang PAS ni tak payah, tak keluar duit sen pun, tak ada lobby-melobi, tak ada. Pergilah tuan-tuan yang pergi. Kalau dikata PAS pengkhianat, penipu, tak tahulah. Sian dia. Kita ni kadang-kadang melihat orang macam melihat diri sendiri. Selalu orang melihat diri sendiri. Oleh kerana biasa menipu, dia rasakan orang lain pun menipu sama. Dah biasa menipu, kita biasa menipu, maka rasa orang lain pun menipu macam aku juga. Begitu. Garang kita merenung muka sendiri. Macam di Tembeling, Ulu Tembeling, di Pahang, datanglah orang ramai melawat orang-orang asli di sana, mengambil gambar. Dah siap gambar, dia tengoklah gambar. Ini gambar kau, dia nama kau, dia kata dia tok batin dia. Ini kau punya gambar, ini kau. Ini siapa pula? Dia tak tahu gambar dia situ. Pasal dia tak pernah tengok muka dia. Dia tak tahu gambar tu muka dia. Begitulah kadang-kadang kita. Ini pun saya cakap ada orang terasa juga tu masalah. Ini dia. Habis kita balik. Sekarang ni begini. Sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi, orang Islam di Malaysia ini, adat Hindu dia masih tahan kuat. Tetapi masalah yang berkaitan dengan Islam, banyak yang diambilnya perkara-perkara yang sudah jadi harian. Semayang dibuat, puasa dibuat, zakat dibuat, semua dibuat. Ikut betul dia. Dia bimbang kalau zakat fitrah itu dia mesti akad. Inilah duit ganti beras. Begitu. Yang kita tak payah bagi duit tu. Jaga sungguh. Gitu juga semayang. Dia mesti usali. Tak usali tak jadi. Pasal dah biasa. Begitu juga niat puasa. Anak beranak niat puasa malam-malam. Tak niat puasa macam tak sah. Pasal dah biasa. Anak beranak bangun, nak tidur 12 malam. Niat. Udahlah malam pertama tak ingat apa benda pula niat puasa. Nawaitu sama radin arba'a raka'atin adaan makmumah lillahi ta'ala. Itu selalu nak jaga tadi tu. Itulah niat dia. Itu dia jaga. Dia jaga sungguh. Tetapi dia lebih berjaga lagi dalam bab jual beli. Saya beli ya, saya jual. Cina mana? Saya beli ya, saya jual. Anda ya. Jaga sungguh orang Melayu.
Dalam bab nikah lagi Pak Imam jaga. Pak Imam jaga semua tu. Kalau saya kata tunai sekarang, awak terus jawab, jangan putus. Rentat, jawab terus. Jangan putus. Aku, gitu. Muhammad, saya. Aku nikahkan akan nikah dengan si Fatimah binti Ali. Mas kawinnya 8 perak berapa? Berapa? 110? 20 lah sekarang murah sikit. 20 ringgit tunarap direntap gitu. Pengantin lambat ulang. Bukan hebat, bukan menjaga Pak Imam tadi. Padahal dalam hukum PK lambat sikit sah. Yang tak boleh apabila kita lari tajuk. Tunai berhenti. Mam, minum dulu mam. Tak boleh. Tetapi tunai dia berhenti, saya terima nikahnya, sah. Tetapi nak jaga sangat sampai pengantin pun naik pening. Pengantin dengan apa? Samping dengan tengkolok, keris 2 kiri kanan. Tak sarung pula keris tu. Tapi penakut nak mampus. Bila rentap dia Pak Imam, terangkat dia. Aku nikahkan Pak Imam. Sudah. Begitulah. Nak jaganya Pak Imam tadi tu. Pak Imam jaga, bimbang-bimbang kalau tak ikut prosedur, tak ikut undang-undang, tak sah nikah. Begitulah. Tetapi yang masalah, mengapa yang muamalat jual beli ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, masalah politik negara tak ikut Islam, apa salah? Itu aja lah. Ini boleh terima, ini boleh terima. Kadang-kadang nikah itu mudah aja jadi susah. Kadang saksi pula bukan main samsing lagi. Saksi je tu, ulang. Ulang lagi. Dapat RM5 bukan main lagi dia. RM10 sekarang dah naikkan. Begitulah. Masalah yang saya nak timbulkan ialah mengapa ini boleh ikut, semayang boleh ikut, tak berani maghrib 4 rakaat, berani? Tak berani. Mayang subuh 4 rakaat, tak berani. Mayang isyak 1 rakaat, tak berani dia. Tak berani ubah. Tetapi mengapa masalah yang berkaitan dengan hukum politik negara kita boleh ubah tidak ikut Islam? Pasal ini bukan marah ni, geram kan. Mengapa itu tak boleh ikut? Mengapa marah orang-orang yang nak memperjuangkan Islam dalam politik negara? Marah pasal cukup kita terdiri daripada ulama-ulama yang telah muktabar di Malaysia ni, yang mahu letakkan Islam di atas segala-galanya. Kita tolak pasal apa? Sekarang dua perkara. Satu orang ni nak ambil perlembagaan yang barat tulis, yang lagi satu parti ambil Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut mana? Cuba cakap. Macam marah aja, bukan marah tu. Betul tak? Betul. Nak ikut mana? Cuba cakap. Ikut Quran ke ikut perlembagaan ke? Quran nak ikut. Pasal besok dalam kubur akan disoal oleh Allah, ma imamuka, imammu siapa? Nak jawab apa? Quran. Nak ikut Quran macam mana? Tak ikut. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, Allahu Rabbi. Kan soalan kubur kan dah bocor, semua orang tahu. Man nabiyuka Muhammad, siapa? Nabi-mu siapa? Muhammad berjawab. Ma imamuka, imammu siapa? Nak jawab Al-Quranu imami, Quran imamku, tak boleh nampak. Maka Al-Perlembagaan Al-Malaysia. Imami, jawab. Ma ikhwanuka, siapa saudara? Nak jawab macam ni. Bumi Putra. Ni zaman MML ni. Melayu mudah lupa. Bukan orang Melayu dah lupa, orang lain pun lupa juga. Sebenarnya bukan orang Melayu lupa, orang lain pun lupa. Melayu mudah lupa, orang putih mudah lupa, India mudah lupa, Bengali mudah lupa, orang asli mudah lupa. Nak ingat buat apa pelik-pelik begitu?
Sebenarnya kita kadang-kadang kita mengaku kita sendiri Melayu haprak, tak boleh. Ini tak baik. Bompong mana lah orang Melayu, hina mana orang Melayu. Tak, orang Melayu ni satu bangsa yang memang canggih. Orang Melayu dah lepas ke mana dah? Lepas ke Afrika, dah boleh belayar sampai ke sana. Orang Melayu ada di Madagaskar tu ada. Bukan Melayu juga. Takkan tu bangsa tiba-tiba maju terus. Sikit-sikit lah, sikit-sikit maju lah dia. Takkan tiba-tiba meletup je orang Melayu 25 tingkat buat bangunan. Sikit-sikit. Zaman Nabi dulu, Nabi pindah ke Madinah, Islam sebar, ilmu pun sebar sama. Jangan mengata diri sendiri. Tak baik kita menghina diri sendiri. Melayu hina, Melayu terpencil, Melayu tak pakai. Ya, sebenarnya kita menghinakan diri sendiri semua. Sebab kita dalam dua orang sahabat umur Nabi. Nabi tanya, kau ni bagaimana? Saya dulu Rasulullah, saya memang jahat Rasulullah. Saya baik Rasulullah. Nabi ada yang jahat-jahat jangan sebut lagi sudah. Yang lepas-lepas jangan sebut. Maknanya jahat kita dulu, miskinnya kita dulu, jangan cerita. Memang begitulah jalan hidup dalam dunia. Dari kanak-kanak besar sikit pandai sikit, begitulah. Takkan kanak-kanak pandai terus. Manusia pun begitu. Tapi nak menghina orang Melayu kadang-kadang. Maknanya orang Melayu sekarang ni memang tak terpakai. Dulu susah dan senang lupa. Tahu itu. Kita bukan lupa. Yang salah kita peringatkan itu. Pihak pemerintah itu ada buat salah. Bukan pemerintah itu buat salah oleh kerana dia bagi kita duit, kita kata dia betul. Mana betul? Kan rosak akhlak. Mana bagus? Orang itu memang duit tak ada tapi akhlaknya bagus. Mengatakan benar itu benar, yang salah itu salah. Daripada seorang Melayu itu, orang manusia itu, dia melihat sesuatu itu salah tapi dikatakannya benar kerana duit dia dapat. Mana hina? Hina yang kedua. Kita memang duit tak ada, hina tak apa. Hina kerana wang tak ada. Tapi jiwa kita mulia. Daripada orang itu mulia lahirnya, jiwanya terhina. Kena ingat. Selalu orang buat silap. Maknanya bila orang itu melihat orang itu sudah banyak jasa kepadanya, walau betul, walau tak betul, betul. Nabi Musa AS, dia pelihara oleh Firaun. Firaun itu salah? Salah. Boleh pernah kata, wahai Musa, aku angkat kau daripada hanyut sungai. Wahai Musa, kau nak lawan aku? Tak. Bukan masalah lawan tak lawan, membetulkan yang salah. Itu saja. Boleh dia misalnya, wahai Firaun, oleh kerana kau bapa angkat aku, engkau kafir lama-lama, engkau tak engkau lah. Beritahu, wahai Firaun, ini salah, ini betul, ini tak betul, ini betul. Supaya membetulkan dia untuk keselamatan di dunia akhirat. Itu maksud. Maka kita ini, kita bukan nak lawan kerajaan, bukan nak lawan. Nak betulkan kerajaan. Bukan kerajaan buat tak betul ke semua. Ada yang betul. Yang buat perlembagaan, nak buat perlembagaan, buatlah. Nak buat sampai ke langit, buat apa? Dia kata orang PAS bukan berarti buat apa. Kita belum merintah nak buat apa. Dah merintah, kita tahulah buat. Mudah. Saya di Gombak bangun, kawasan saya, jambatan hanyut. Apa nak buat? Saya panggil kontraktor, buat jambatan. Kan buat juga tu. Bukan saya nak buat. Saya kena buat. Saya ngerti apa? Yang nak buat kontraktor, saya buat berapa ribu, 9,000, 10,000 orang buat. Kan senang, dah siap dah pun. Tak payah pakai duit. Duit orang ramai pun ada. Betul lah. Jadi orang PAS pada cakap, buat tak reti. Alah cakap, memang kita jadi cakap. Nak buat apa? Jalan raya. DJR lah. Buat telefon, orang telefon lah. Nak buat apa? Bangunan. Orang lain buat, kita buat, kita cakap aja. Dia kata, apa yang tak buat? Yalah kita belum banyak tu. Memang jenis. Ya.
Jadi artinya kita belum merintah. Dan merintah kita tidak buat. Bukan payah. Nak buat apa? Buat benda boleh buat. Nak buat terowong dalam tanah ke dalam tanah pun boleh. Nak jadi daripada Taiping ni buat terowong sampai ke Mekah pun boleh buat. Kalau ada duit. Duit tak ada dah ambil dah. Itu sebab di Terengganu sekarang silap juga. Ya, tuan silap. Dia habur je duit, dia bagi. Senang-senang orang Terengganu dapat duit. Lagi rugi dia pasal orang Terengganu kata nasib baik kita makan pas dapat duit free kita. Maknanya kalau dulu waktu UMNO perintah tak dapat duit berterabur ini. Senang-senang dapat duit bang. Berapa nak ambil? Berapa nak? 1,000, 2,000 ambil. Oh, alhamdulillah nasib baik pas menang kita. Dapat duit kita. Kan pusing-pusing kena juga. Ini tuan. Jadi artinya sekarang ni kita mesti cari jalan supaya Perak ni pun 2004 pun telungkup juga bawah tu. Jadi makna tuan-tuan, kita bukan bersiapa, kita nak dapat merintah negara ni ikut apa yang Allah perintah. Sudah, itu saja. Tak banyak. Kita bukan nak jawatan tanda. Jawatan tanda. Yang kita nak ialah supaya dapat melaksanakan amar ma'ruf dan nahyul munkar. Itu saja. Bukan jawatan yang dicari. Memanglah mereka mengatakan bahawa ulama-ulama kita telah menggunakan Al-Quran untuk tujuan politik mereka. Nak jawab macam mana? Dia kata ulama-ulama kita menggunakan Al-Quran untuk tujuan politik mereka. Jawapan kita, ya, habis. Betul? Nak pakai kitab mana ni? Nak pakai kitab Cina? Memanglah kita nak gunakan Al-Quran untuk nak mentadbirkan negara. Dan dia kata apa lagi? Ulama-ulama kita dulu terkenal dia dalam televisyen. Sekarang dia sudah rupa-rupanya mereka yang diangankan untuk jadi pemimpin. Rasa juga rasa itu. Maknanya seolah-olah kami cakap dalam televisyen berangan-angan untuk jadi ahli politik. Begitu. Kita pun tak pernah mimpi nak jadi ahli politik ni sebenarnya. Tak pernah mimpi. Tetapi suasana yang ada ni menyebabkan kita terpaksa menceburkan dalam politik untuk mencegah kemungkaran yang lebih berat daripada apa yang telah berlaku. Itu sebenarnya. Tuan bayang, hari 2 hari teruk kita kena. Teruk kita kena. Jadi saya nak jawab beberapa soalan dalam ni. Banyak soalan ni ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Macam 17 rakaat pula. Malaysia ni bukan negara Islam ke? Ini soalan pertama sekali. Jawapannya bukan. Negara apa ni? Negara sekular. Apa makna sekular itu? Makna sekular itu ialah pemerintahan yang berlaku menggunakan akal manusia, tidak mengambil mana-mana ajaran agama. Maka sekular. Malaysia ini ada masjid, Thailand pun ada masjid, Jerman banyak masjid, Perancis ada masjid, Amerika pengawayang pun buatnya masjid. Amerika, saya pernah sembahyang sebuah masjid di Amerika, Philadelphia, sembahyang Jumaat, bangku wayang ada lagi. Saya ni bangku apa ni? Ini bangku pengawayang. Maknanya masjid, mereka ambil pengawayang buat masjid. Di Belanda, tempat ibadat Yahudi, orang sana beli buat masjid. Tak hebat. Sinagog itu, tempat ibadat Yahudi. Negeri Islam ke? Singapura. Masjid Singapura lagi canggih dari masjid kita nak cerita. Masjid Singapura lebih canggih daripada masjid Malaysia. Dengan 3 tingkat ni berapa? Lift pun ada. Masjid pakai lift. Bilik mesyuaratnya bukan main canggih. Komputer ada. Internet ada. Kerani pengurus semua siap. Pengurus masjid duduk di masjid. Malaysia ada.
Ada masjid negara ada. Ada masjid 1-2 wilayah. Masjid negeri ada. Masjid Singapura semua masjid. Bilik air steady. Tumpah ada, sabun ada, semua siap. Macam kita, tumpah-tumpah pun orang bawa balik. Itu kelebihan masjid kita pula. Kadang-kadang masjid kita pula, tandas dia, ensel pun tak ada. Ensel kunci pun tak ada. Nak buang air bagaimana tu? Kita nak buang air dalam bilik tandas itu, kalau orang tolak macam tak melompat ke dalam bilik air tu. Negara Islam ke Singapura? Bukan. Banyak ulama-ulama Thailand lagi banyak. Ulama-ulama Thailand. Kalau tuan pergi masjid Thailand, saya berceramah 2 kali Thailand. Lepas ceramah, saya berkenalan dengan ahli tengah masjid tu. Tuan ni dulu belajar mana? Saya belajar di Algeria. Algeria. Yang ni pula Libya. Ini Jordan. Ini Tunisia. Ini Mesir. Ini Mekah. Ini Madinah. Dia tu kuasa dia tu. Tak samsing pun. Saya datang dijemput ceramah, tak ada permit pun. Imam kita pula samsing, tak masalah. Apa imam sini? Imam England kan? Nampak? Orang Singapura sokong pas. Orang Brunei sokong pas. Orang Selatan Thailand sokong pas. Takkan orang Perak tak sokong pas. Buat malu company. Orang Brunei tak ada politik. Sokong pas, bukan main-main. Bukan orang bawahan. Orang bawahan memang sudah lah. Orang atasan. Orang Singapura sudah tentu. Orang Malaysia pula sokong, tak sokong pas. Tuan bayang tu menung-menung kan, menung-menung kan seorang. Parti PAS ni parti Islam. Bukan parti kafir, parti Islam. Dulu nak buanglah Islam tu. Mana nak bila buang Islam, parti kafir se-Malaysia sudah. Buang Islam. Saya cakap satu ulama tua. Tuan-tuan mau kenal ulama tu. Saya tak nak cakap lah. Saya jumpa dia. Ustaz dia kata, kalau orang tidak mau Islam, dia tak mau. Nama dia tak mau, bermakna isi pun dia tak mau. Murtad, dia kata. Orang tu kata, bukan saya kata. Saya kata takkan boleh payah pula. Ni saya bawa cakap pindah itu. Makna Islam tu tanda. Makna semayang ikut Islam, puasa ikut, politik tak mau ikut. Takkan pelik. Tuan-tuan bayanglah, kalau kita katakan bahawa dalam Islam tak ada politik, habis Allah Ta'ala tak berhenti boleh politik. Sedangkan Allah Ta'ala nurunkan Al-Quran 6,000 ayat lebih itu, apa yang tak ada? Semua ada. Apa yang tak ada? Bab semayang ada, aqimus salah. Bab zakat, wa atuz zakat, semua ada. Bab ibadat. Kemudian bab apa lagi? Bab antarabangsa. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung nak berdamailah. Itu antarabangsa. Hal kebesaran beragama, lakum dinukum waliyadin. Apa lagi? Hal ehwal mengenai jual beli, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Apa lagi? Masalah jenayah, wasariqus sariqah faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri, baik laki maupun wanita, potong tangan kedua. Timbul persoalan. Di sini dia kata, soalan dia. Adakah kalau hudud jalankan orang kafir juga kena? Allah Ta'ala dah sebut dah. Wa ahnikum bainahum. Fahkum bainahum au a'rid ankum. Hukumlah mereka itu ataupun tinggalkan hukum mereka. Maknanya hukum Islam ni dilaksanakan pada orang Islam. Dia kata tak adil lah Islam itu. Adil lah tu. Maknanya adil ialah orang Islam kena, kalau dia minum arak dia tak kena, pasal dia bukan Islam. Dia tak adil ke makna sama? Adil makna sama itu kalau terjemahan orang Melayu. Dalam kamus Dewan Bahasa, tengok adil kan? Makna adil lah sama rata, tidak menyebelah mana-mana pihak. Kan makna dulu. Tuan-tuan buka kamus Dewan. Kalau aja buka, saya tak payah buka, bapak saya pun kamus.
Tetapi dalam Islam makna adil wad'u syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana orang kafir, dia kafir minum arak 4 tan kau minum dalam 4-5 tan kau rasa lah. Pasal kau kafir. Orang Islam ada hukum dia, maka dia tidak boleh minum. Orang Islam kena sunat, orang kafir tak kena. Dalam anggapan orang, bila Islam perintah, habis. Orang Cina habis. Beratus semua orang Cina. Potong. Oh, banyak susah. Orang Cina pun kena potong juga. Tak kena. Macam gini mudah je nak buat contoh. Tentera, polis pagi-pagi kena kawat. Orang awam tak kena. Padahal dia bukan polis. Dia tak adil je. Kalau tak adil, orang luar pun kawat semua. Makcik habis kena kawat lu. Tak hijau muka gitu. Adil mana? Dia tentera, dia kawatlah. Dia kerja kerajaan pukul 8 pagi, kena rakamkan kedatangan dia. Orang tak kerja kerjaan, pasal apa nak rakam pula? Nak adil? Kita pergi sama. Pasal ni adil dia gerak. Itu kan adil, itu bangang. Maksud negara Islam itu ialah melaksanakan hukum Allah terus. Segala-gala hukum Allah pakai. Dalam mencurinya, dalam araknya, dalam zinanya, semua ikut hukum Allah Ta'ala. Barulah hukum Islam, negara Islam. Kalau negara Islam ada masjid, ada surau, senang Islam. Negara aman, Singapura lagi aman. Tetapi orang silap. Dia kata ada ke contoh mana-mana negara dunia yang melaksanakan hukum hudud? Ada. Saudi jalan, Taliban Afghanistan jalan, Sudan jalan. Taliban tuan-tuan, Taliban Afghanistan. Walaupun banyak negara belum iktiraf, dia laksanakan hukum Allah. Negara itu, kawan saya Afghanistan seorang cerita. Dia kata letak duit RM10 tepi jalan, letak situ je. Tengok petanggaran, masih ada ni. Kan aman tu. Dua di Ipoh tu, tapi tak ada RM10 tu. Setengah jam tak sampai. Di New York, kalau orang Amerika nak buang sampah, mudah tak payah susah. Dia masuk dalam kotak elok-elok, sampah tu, bungkus ikat elok-elok, bawa ke tepi jalan. Jalan, buka bonet, di jalan. Dia kata, orang akan angkat sampah tu. Orang merompak sampah tu. Tak aman di New York itu. Menurut laporan Amerika, polis internasional, polis antarabangsa, laporan dia tu 10 tahun jenayah di Saudi Arabia. Saudi Arabia 10 tahun jenayah dia sama dengan 24 jam di New York. Nampak? New York 24 jam, Saudi 10 tahun. Pasal Saudi laksanakan hukum hudud, duit potong tangan, orang tak curi. Mencuri juga, tapi orang tak ramai mencuri. Curi itu orang curi manusia biasa. New York bukan Amerika seluruhnya, New York saja. Di Mekah, orang boleh bawa duit gaji pikul begitu aja. Duit gaji RM100 pikul begitu. Boleh buat taping juga pikul begitu. Berasa malah dalam dunia. Oh tak nak aman. Di sini orang memompak sana memompak. Pasal apa dia nak takut memompak? Lebih-lebih masuk je 10 tahun. Tak dapat keluar. Bila makan peri pula. Orang mencuri dapat makan peri. Makan daging, makan sayur, makan telur. Pagi-pagi makan telur tu. Orang jahat makan telur pagi-pagi. Kita orang baik dapat makan telur. Megang telur tak dapat. Kita simpan merompak-merompak dalam penjara tu. Kita yang bagi mentah darah tu. Dia mentah darah free tu. Berbunyi-bunyi berhantar bagi makan orang jahat. Orang baik-baik miskin dok luar ni payah nak makan. Pasal kita sayang pada orang mencuri. Sayang. Orang
kena curi, kita tak sayang. Orang mencuri itu masuk dalam makan free tau. Kita yang kena curi ni, habis beras duit orang, tak menterdarah dapat makan. Salah kan? Ada orang nak bagi duit, ada lah kebijakan masyarakat kau nak bagi pun. Jarang pula orang dia bagi, kalau terbakar, hanyut, betul beliung, kerajaan bagilah. Tapi kalau kena curi, habis beras yang kat orang, periuk dia angkat semua, dia tak makan dia. Tapi orang yang mencuri dapat tangkap, makan free dia. Cuba payah. Macam ada harapan kat kau? Ada. Itu nak pesan ke? Ini tuan-tuan pesan kawan kita jiran-jiran sebelah yang masih kuat lagi pertahankan UMNO itu. Pertahankan keamnoan dia begini cara tuan-tuan, jangan marah dia. Saya pesan jangan berkelahi dengan UMNO, jangan berkelahi. Jangan pulau dia. Dia jaga hantar kuih semangkuk, besok semangkuk lagi, besok kuah lagi. Masuk bulan yang kelima, borang PAS pun sampai. Apa borang-borang ni? Isilah. Tak payah, tak boleh. Kalau tak isi, kuih-kuih saya dulu minta balik. Mau tahu isi juga dia. Bimbang pulang balik dia dah tak ada. Jangan pulau, itu yang silap. Saya nak pesan tuan, kita jangan sekali memula-mula orang UMNO, jangan sekali. Pesan, semayang sama-sama, makan sama-sama, keluar sama-sama, tak apa. Satu hari nanti akan terdetik juga di hati. Saya kawan orang UMNO, saya kawan. Saya cerita saya. Saya orang di atas bawah semua saya kawan. Dan menteri pun saya kawan baik. Orang UMNO sampai orang bawahan. Tapi ramai yang boleh ikut. Kalau kita pulau dia, kita dapat dakwah dia. Tadi kawan saya tadi siang tadi, kawan baik saya pun kuat UMNO dia. Tapi saya baik, saya minum tadi. Ustaz dia kata selepas saya dengar debat UMNO PAN, saya masuk PAN. Kan bagus, kan dapat juga orang pagi ni. Debat itu je. Jadi oleh kerana saya baik dengan dia, walaupun dia UMNO memang bukan UMNO tutup sangat, UMNO separuh tutup gitu, dia boleh kata saya dan masuklah PAN. Tentu kawan saya Imam bukan main baik UMNO dia, tapi setiap kali saya datang jumpa dia mesti datang juga. Saya tak marah dia. Satu malam saya torture dia sampai pukul 1 malam. Isi borang terus seumur hidup kan? Kenapa? Kawan-kawan yang baik-baik menteri ke siapa, saya akan telefon juga. Telefon apa khabar. Mudah-mudahan satu hari nanti akan terasa. Pasal apa? Kita ni dia nampak kita ni baik, jangan dah Allah merompah ni something betul. Sikit-sikit. Satu kisah zaman dulu di England. Satu orang putih balik kampung, pencen. Bila pencen, dia nak rehat kampung. Tiba-tiba duduk kat kampung tu, main muzik, berentum-entam, pening dia. Nak dia tegak, takkan berhenti. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, boleh tak tuan anak-anak sekalian ni, muzik ni tambah sikit malam lagi. Dia bukan suka pun, dia suruh tambah lagi. Kalau tambah malam-malam sikit, kalau lagi kuat muzik, saya akan bagi duit. 100-200 gitu. Budak-budak sukalah, dia peri pun dia main. Ini dapat duit, lagi main. Jadi besok bulan depan, dia kata boleh tambah lagi, saya tambah lagi. Tambah lagi tu. Dia bukan suka, dia bising. Bulan depan lagi dia kata, Allah bulan ni duit tak cukup lah. Boleh tak saya bagi sikit saja? Boleh tak apalah, free pun ni buat sikit pun tak apa. Maka masa tak lama dia kata, bulan ni langsung saya tak ada duit. Dia kata, boleh tak saya tak bagi duit? Kau tahu duit saya tak nak main. Memang dia tak bagi main pun. Itu teknik dakwah. Itu cara kita nak buat. Begitu kawan jiran sebelah kita yang masih lagi, mungkin dia ceramah PAS pun tak datang kan? Kaset pun dia tak beli, debat UMNO PAS pun tak dengar. Jadi dia hati keras begitu. Dia sayangkan dia punya UMNO itu, memang terlalu sayang. Sudah sebati darah daging dah, memang tak lupa. Tapi ingat, pasang laut itu nanti surut dugak dia. Hujan lebat nanti berhenti. Panas panjang tahun nanti hujan juga. Sakit kita nanti sembuh. Bujang kita nanti akan kahwin. Hidup kita nanti akan mati. Kan begitu. Ribut topan hujan berhenti juga. Orang UMNO pun nanti kalau sudah lama diberi minum klorok berhenti dia. Kan kita jangan rasa tak sabar.
Jangan suruh dia hari ni juga berubah tak, besok insyaAllah lusa. Jangan kita rasa nak berubah orang tu satu. Kita pun kan lambat juga berubah ni. Silap-silap dia ni boleh berubah lebih laju daripada kita. 4 tahun, dia 2 tahun dia. Jangan marah-marah mereka. Sayang ya mereka itu. Ziarah selalu. Pagi-pagi datang, apa mimpi hari ini? Biar saya takbirkan mimpi. Mimpi mana dari kucing turun rumah. Oh, itu nak masuk lepas dah tu. Jam, boleh tak? Dari tuan-tuan dan puan sekalian, artinya sekarang ni timbul masalah. Dia kata Terengganu ni boleh babi. Sila beri maklumat mengenai janji ladang babi bagi orang Cina Terengganu dan tanah semanan Melayu di Kelantan untuk sekolah Cina. Islam tidak melarang orang kafir membela babi. Tak. Dan Terengganu memang tidak menghalang orang-orang Cina membela babi. Tapi membela saja untuk makanan sendiri, tidak menjadi komersial, tidak menjadi suatu ladang yang besar sebagai ladang perniagaan. Itu soalan. Mudah. Saya terus telefon dulu. Apabila seorang menteri kita cakap Terengganu telah menangkan Cina mula babi, saya pun terus telefon Terengganu. Sejak tu juga. Apa sebenarnya? Itu kita memang kita benarkan mula babi. Makanan dia nak tahan. Pasal dalam syarat tak boleh tahan, tu hak dia. Tu hak dia. Tak kita nak tahan dia makan babi. Tetapi tidak dibenarkan membela babi untuk tujuan perdagangan ladang yang besar. Kita bela babi di apa tu? Tanjung apa? Pelanduk tu? Bukit Pelanduk tu. Ratus ribu babi. Juta. Orang Melayu di situ sudah lama dah merungut. Bau. Tak nasib baik Allah nak turunkan sakit gigit. Kalau tidak orang situ akan menghidu bau babi itu sepanjang hayat. Kerana tujuan mempertahankan kebabiannya itu. Ini itu kalau timbul persoalan. Ya? Sekolah Cina kita pergilah sekolah. Cina nak buat sekolah, pergilah. Pasal nak tahan-tahan. Kita bahasa ibunda ni kita tak tahan dia. Jangan nak hilangkan bahasa masing-masing. Kita kan sunat belajar bahasa orang supaya kita tidak tertipu oleh orang lain. Sunat mempelajari bahasa-bahasa asing. Digalakkan kita mempelajari bahasa asing. Tak. Itu nak cakap banyak, dia ngasut pula. Payah juga. Soalan sekarang ni lain. Yang terakhir soalannya, kenapakah orang-orang asing sanggup bermati-matian untuk datang ke Malaysia? Apakah kalau negara mereka lebih baik, lebih banyak peluang bekerja, mereka akan datang ke sini? Ialah kita tak nafikan bahawa negara kita ni memang mewah. Minyak ada, duit ada, semua ada. Indonesia rakyat ni terlalu ramai. Negara Islam yang paling ramai rakyat dalam dunia. Kemungkinannya pembahagian pendapatan tidak sama, menimbulkan tinggi, rendah tak sama hidup. Malaysia ni kita tak nafikan memang makmur dan memang mewah. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nafikan. Bukan kita menolak Malaysia ni makmur, tak Malaysia ni makmur. Yang kita hendak sekarang inilah laksanakan hukum Allah Taala itu aja. Kita boleh undur. Tak payah nak sebut-sebut. Kita pun tak nak jawatan. Maknanya isytiharkan negara ini, isytiharkan negara ni negara, laksanakan hukum Allah, habis. Ini tak, bukanlah nak sana hukum Allah, dia condemn pula hukum Allah. Tuan-tuan nak ikut ke orang yang condemn Allah? Dia kata siapa nak makan sup tangan di Kelantan, kan hina namanya. Tak cukup batu besok nak baling orang berzina, kan main-main.
Hukum ni bukan hukum PAS, hukum Allah Ta'ala. Quran yang kita baca setiap bulan Ramadan, baca, terjemah lagi. Apa kita nak main hukum Allah Ta'ala? Makna kita jangan bersekongkol dengan mereka itu. Jangan sekali-kali bersekongkol dengan mereka yang menolak hukum Allah Ta'ala itu. Selalu tuan-tuan dengar dalam debat. Dalam debat itu pun, dia dah tahu dah benda tu betul. Apa tengah pergi beli kaset tu? Dengar. Ulama dia berlakon jadi orang PAS, bercakap sebagaimana orang PAS. Betul lah. Dia cakap tu betul tu. Tapi dia ni tak pakai apa yang dia cakap. Itu masalah. Nak sokong lah. Nak bangkang. Ini dia. Ini dia tuan-tuan. Dengan demikian, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa sungguhnya perjuangan kita ini bukan perjuangan al-fulus, bukan. Perjuangan kita bukan perjuangan untuk jawatan, bukan. Perjuangan kita bukan untuk menakluki negara ni, bukan. Tidak. Sekali-kali tidak. Tapi kita mau memastikan bahawa negara ini akan melaksanakan hukum Allah itu. Boleh tak? Boleh? Kalau semayang ikut Islam, negara ikut Islam juga. Dalam Islam kan, buang air kecil pun ikut Islam. Buang air kecil-kecil. Benar? Buang air kecil. Duduk. Jangan menghadap kiblat. Dan beristinja. Itu. Masuk tandas, baca. Keluar tandas, baca. Itu pun nak pakai. Ikut Islam. Kecil sangat. Sampai perkataan pun cakap bahasa halus. Tapi kadang-kadang dia timbulkan lagi baru dalam debat tu, dia kata orang-orang PAS cakap mencarut. Bukan masalah mencarut. Tengok cepatlah. Kalau boleh berbahasa lembut, kita lembut. Buang air kecil. Kencing kan kasar. Mana bagi buang air kecil. Tapi kalau berpenyakit dia manis, tak sebut cakap apa ni saya penyakit buang air kecil manis. Nak lembut sangat. Minum apa je? Saya nak minum air mati. Kan tak sah mati. Tak boleh. Minum air mampus lagi tak boleh. Jadi minum air meninggal dunia. Itu nak lembut sangat. Tengok tempatlah nak berbahasa. Oh silap. Jalan mati. Kan jalan mati. Kan bahasa kasar. Jalan meninggal dunia. Tengok keadaan. Maknanya kata Allah Ta'ala mencarut. Ialah istilah Melayu ni mencarut. Inna Allah la yastahibul haq. Allah Ta'ala tidak malu menceritakan kebenaran. Dalam Al-Quran dia nisa hartul lakum. Isteri kamu itu ladang-ladang kamu. Kan macam mencarut istilah Melayu. Tapi istilah Islam tidak. Itu kebenaran. Tapi mereka ambil kesempatan. Ini dia. Itu sekarang terpulanglah kepada kita. Tuan-tuan yang datang ni saya dah memberi harapan penuh lah. Yang datang memang sokong PAS. Betul? Yang tak datang itulah. Nak beritahu dia yang tak datang tu pakcik. Bukan tak payah masuk PAS. Sokong PAS, pangkah PAS saja. Itu kira. Masuk tak payah. Tak rasa masuk tak apa. Yang penting mangkah PAS. Sokong PAS pasal dia nak Islam je. Kalau nak Islam tak nak sudah. Bukan dia kata orang PAS ni rasuah syurga. Tak ada lah. Bukan mesti masuk PAS masuk syurga. Tak semayang. Tak masuk dia sokong PAS. Dia panjat takbir. Maghrib dia tak tahu je. Tak semayang ke? Saya orang PAS tak semayang. Mahu dia. Mesti komplit lah. Komplit. Tetapi parti itu sebahagian daripada Islam. Kena ingat. Bukan parti. Perjuangan itu. Perjuangan Islam itu sebahagian daripada Islam. Kena ikut Islam. Takkan kita ikut Islam. Perjuangan Islam tak nak ikut. Parti Islam tak nak ikut. Kan susah. Jadi kesimpulannya, ada harapan tak kak? Ya. Mana tak ada? Aku InsyaAllah mudah-mudahan boleh tunggu sikit lagi. Siapa nak tunggu-tunggulah saya nak balik.
Jadi tuan-tuan dan sekalian, sementara kita nak menangguhkan bersama saya tadi, ada bawa sikit buku jin, rasukan dan pengubatan, ada dijual di depan ini, barang siapa yang berhajat. Buku ni memanglah menjelaskan mengenai jin dan sebanyak boleh mendapatkan sedikit tolongan untuk orang yang kena rasukan atau orang kena siap. Tapi nak jadi bomoh tak boleh. Ada depan, ada sedikit lagi. Dan penama yang keduanya tafsir surah Al-Waqi'ah dan Islam dan poligami. Islam poligami ada, siapa rasa nak kahwin boleh beli ni, tapi diam-diam. Bukan diam rumah, orang rumah dengar, mudah-mudahan termakbul. Pasal orang semayang satu orang dapat 1 pahala, berkahwin 20 pahala, dah dapat pahala 140, kahwin 2. Orang lelaki kamu suka dengan orang ni, orang perempuan menyampah aku. Jadi sekian dulu untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.